Pro tu maksudnya kumannya, haiwannya, binatangnya. Tu dia. Pri tu maksudnya makanan kepada kuman tu. Kalau nak bagi analogi mudah dia, macam probiotik tu ayam lah kan. Dia punya prebiotik tu ialah dedak ayam tu. Kalau kita nak beli ayam, kita bagi dia dedakan, bagi dedak, bagi jagung, bagi makanan kan. Maksud makanan kepada kuman tu adalah dipanggil sebagai prebiotik. Kuih boleh makan tak? Kalau ambil kuih, potong separuh makan, mati tak? Tak mati, boleh makan. Masalah dia. Tapi kalau ambil kuih, makan satu mangkuk tiap-tiap hari, itu namanya cik naas. Tak boleh lah makan macam tu. So, jawab tak soalan? Jangan tanya benda ni boleh makan. Kuih tu bukan haram. Kuih tu bukan kuih buat daripada daging babi. Yang nak haram kenapa? Apa tak boleh? Boleh lah. Tapi soal dia kuantiti. Faham tak? Kadang geram tengok kan. Orang tanya soalan tanpa berfikir. Itu dia kan. Tanyalah soalan dengan intelligent sikit. Orang batu kikir ramai intelligent ni tak. Zakbar pun dia batu kikir. Termasuklah Dr. Norman ni orang batu kikir. Aduh, macam-macam. Apa next slide apa? Tengok slide next. Yes, ni dia. Tengok sini. Ini kajian yang terbaru Dia dapati sebenarnya ada lebih 100 trilion mikroorganisma yang hidup di dalam kita punya usus dan dia communicate dengan otak kita. Sebab tu kena penting. Ni buku tu. Ni ada buku dia. Ni buku ni saya dah baca ni. Kalau siapa rajin baca buku ni. Nampak tak baca dia? Nampak tak tunjuk dia apa dia? The Brain Grain. Dalam ni menceritakan tentang bagaimana sebenarnya kaitan antara probiotik dengan otak dan macam mana pula kaitan antara pengambilan gluten atau pengambilan gandum yang menyebabkan masalah gangguan sakit mental. Kan? Antara sakit mental yang berlaku dalam masyarakat kita ialah masalah anxiety yang berpunca pada pengambilan gluten yang berlebihan dan berpanjangan. Dalam buku tu dah cerita dia. Itulah antara rujukan-rujukan saya. Kalau you rajin, bacalah. Kalau tak rajin, tengok dia cakap aku. Tak ada masalah. Buku ni kat mana boleh dapat? Kat Amazon boleh dapat. Boleh pergi cari dekat kedai Kunia apa ada. Kat Popular apa ada. Baca. Ataupun yang apa. Apa nama tu. Yang apa Fox lupa kat saya. Okay, tu dia. Boleh beli lah. Kan tak? Kita tengok daripada slide ni tadi Mak. 70% sebenarnya. Badan kita punya sistem antibody can be found in the digestive tract. Maksudnya dalam kita punya saluran penghadaman tu lah sebenarnya 70% penghasilan sel-sel immunity tubuh kita. Nampak tak? Nampak. The gut process food and produce vitamins, enzyme, fatty acid and more. Nampak tak? So itulah kepentingan ni kuman-kuman tadi dalam usus tu membantu meningkatkan sistem immunity tubuh kita dengan penghasilan khasiat-khasiat pemakanan macam vitamin, enzim, asid lemak, macam-macam lagi lah. Macam even vitamin K juga dihasilkan oleh probiotik. Dan vitamin K ni penting untuk mencegah pengkalsifikasi. Apa nak cakap? Kalsifikasi lah. Pembedakan kalsium bukan pada tempatnya lah. Penting. Itu antara benda-benda yang kita kena amalkan. Itu probiotik untuk membantu mencegah masalah kalsifikasi. Okay. Apa lagi? Next slide. Apa cerita lagi? Sebab apa saya nak bawa tajuk ni malam ni? Sebab saya tengok ramai orang yang bimbang tentang isu COVID sekarang kan. Tengoklah hari-hari ni pun saya tengok report berapa ni. Tengok My Sejahtera tu berapa ribu lagi, 6,000 lebih kan. Berapa ribu kes ni lagi. Saya tengok pun tak turun-turun kan. Jadi ramai yang bimbang lah kan. Hari-hari 5,812. Ramai tu. Ini sebenarnya mekanisme ni. Kalau nak cerita very detail and very technical. Tapi cuma cakap memang ada kajian dah tentang bagaimana mekanisme probiotik, gambar probiotik kat atas tu, dia merangsangkan kita punya penghasilan antibody tubuh. Secara konsep saya nak bagi faham, nak ajar semudah dia, iaitu kalau kita punya probiotik tak cukup, maka imun sistem kita akan lemah. So kalau kita dalam jangka nak melawan isu COVID sekarang kan, tak nak kita jadi mangsa jangkitan kan, of course sediakan sistem imuniti tubuh yang kuat dengan pengambilan makanan yang kaya dengan probiotik. Lepas tu pergi daftar dapat vaksin. Bila dah dipanggil pergilah buat vaksin tu.
Bukan senang kerajaan nak bagi free tu kan. Bukan murah tu. Pergi ambil kan. Bila semua orang ramai dah ambil, more than 80% masyarakat kita ambil, insyaAllah kita punya herd immunity akan meningkat. Kita boleh kembali sebagaimana yang sebelum ni. Saya pun bosan dekat rumah tak habis-habis ni kan. Kita pun banyak kerja lain. Sebab saya rasa saya perlu kerja mendidik masyarakat ni lebih senang kalau dapat berceramah secara berdepan. InsyaAllah. Itu dia kan. Pastikan kita semua dapat kesihatan dengan pengambilan probiotik yang cukup dalam pemakanan kita kan. Tak ada makanan, minuman macam ni pun boleh. Aman. Macam ni. Bumca Brew ni kan, boleh dapatkan. Nanti kita letakkan kita punya link kat bawah tu macam mana nak order benda Allah ni lah kan. Macam-macam kita boleh pilih. Kita boleh beli kefir, kita boleh bumca, kita boleh beli budu, kita boleh beli belacan, kita boleh beli tempoyak, kita boleh beli apa je lah, apa pun kita nak beli kan. Apa lagi, pakasam boleh, apa yang tadi dah semua, tapai pun boleh. Kerana saya order tapai, sekarang ni senang kan, online je. Order je tapai. Ini lagi satu tengok, mekanisme probiotik merangsangkan imuniti tubuh dan mengawal keradangan. Itu lagi satu. Probiotik ni bukan setakat dia meningkatkan imuniti tubuh kita, dia juga membantu badan kita mengawal keradangan. Ingat tak saya cerita pasal keradangan? Keradangan tu menyebabkan masalah penyakit-penyakit kronik macam penyakit jantung, kardiovaskular, aterosklerosis kan, diabetes dan sebagainya, kanser juga berkaitan dengan keradangan. Jadi probiotik juga boleh bantu. Jadi kalau orang-orang ada masalah keradangan yang tinggi dalam tubuh dia, eloklah ambil probiotik dalam pemakanan seharian kan. Pastikan kita makan pelbagai jenis sumber probiotik. Jangan dia makan satu saja. Konsep dia kan. Okey, tu yang bagus. Next lagi apa cerita? Apa gambar lagi? Apa gambar lagi tu? Ini apa ni? Fungsi-fungsi probiotik. Nampak? Ini antara 4 teori-teori yang dicadangkan oleh ahli saintis mencadangkan bahawa probiotik ni sebenarnya dia membantu menghalang perkembangbiak patogen. Patogen ni lah kuman tidak baik lah. Kalau kuman baik dipanggil probiotik. Kuman jahat dipanggil patogen. Tak? So kalau kita ni contoh patogen macam COVID-19 patogen lah tu. Contoh lah. Tapi tu virus lah kan. Patogen yang jenis bakteria pun macam-macam ada. Macam-macam lah. Jadi apa dia yang masuk dalam badan kita, kalau dia patogen, dia boleh dihalang dia punya perkembangbiak dia oleh probiotik. Maksud probiotik ni macam sifat antibiotik sikit, tapi dia bukan antibiotik lah. Jadi sebab tu kadang-kadang di klinik, dalam rawatan, dalam praktis seharian saya, dalam sakit-sakit saya yang saya rawat di klinik yang menghadapi masalah jangkitan kuman yang berulang-ulang kan, sakit diabetes tu yang kaki ulcer teruk, dah menanah-nanah, dah bengkak kan, dah macam dah hitam kaki dan sebagainya tu kan. Dan strategi saya merawat dia lah dengan memberikan dia orang probiotik. Saya bagi dia kefir, bagi dia ni bumca ni saya bagi, kadang saya bagi yang suplemen Lactoguard lah kan, saya bagi macam-macam lah probiotik kita bagi. Jadi itu salah satu strategi lah. Cuma kadang di peringkat awal kalau tengok infectionnya terlampau aktif kuat sangat, kita akan calik sikit dia punya nanah tu, kita tengok dia ni kuman jenis apa, kita hantarkan amal. Kalau kita dapat tahu kuman tu jenis apa dan dia sensitif pada antibiotik, kita bagi antibiotik dulu untuk membunuhnya. Tapi selepas kos antibiotik tu dia dah kita tamatkan dalam tempoh 5 hari atau paling lama pun 10 hari lah, not more than that. Kita akan bagi perpanjangan. Lepas tu kita akan bagi pesakit ni probiotik dalam bentuk pelbagai macam saya cakap tadi. Kita bagi dia bumca, kita bagi dia kefir, kita bagi dia Lactoguard, dan kita bagi juga bahan-bahan macam monolorin, BCO, minyak habatus sauda. Habatus sauda juga memiliki sifat anti kuman dan sebagainya lah. Ini semua untuk membantu sistem imun sistem kita melawan jangkitan kuman. Ada cara dia. Of course kita bagi dia orang vitamin C, yang makan kan vitamin C. Vitamin C juga bagus untuk membantu melawan jangkitan sebab dia akan memperkasakan sistem antibodi tubuh. Kalau tengok kat sini nampak tak? 70% imun sel, sel-sel yang bertanggungjawab menjaga imuniti tubuh kita. Maksud senang cakap imun sel ni, kalau kita nak bagi faham cakap mudah ni, askar lah. Statement ni cakap mana 70% askar tu ada kat dalam usus. Sebab apa? Kat situ lah paling banyak masuk macam-macam benda. Kita ngap macam-macam masuk kan. Tu je kan. Ngap makan macam-macam. Semua tu nak lawan. Okay? Okay. Probiotik kan. Ni soalan. Yakult ada probiotik. Yakult ada probiotik bang. Pro. PRO. Sebab dia ada kuman di dalam. Dan dia dah panggil Shirota strain. Saya dah tulis dalam buku ni. Baca dalam buku ni. Dalam buku ni Yakult aku cerita tu. Mana dia cerita? Macam-macam saya cerita kan. Jenis pun ada. Yang saya cerita pasal Lactoguard ada. Ada satu lagi Bio One ada. Saya cerita pasal Yakult ada.
Saya cerita pasal Bliss ada. Contoh-contoh semua saya bagi. Vitagen ada. Semua lah. Itu dia panggil cultured milk ataupun susu kultur. Itu semua ada. Tapi isu macam Yakult apa semua ni, kalau orang sensitif dengan susu, dia tak boleh makan lah. Itu je. Itu. Sebab tu kalau orang bila makan macam yogurt, macam susu culture, lepas tu perut dia kembung, mana dia ada sensitif dengan susu walaupun ada probiotik, tapi dia tak sesuai lah. Kena ambil sumber lain, makanlah belacan. Makan budu. Contohlah. So kalau tengok pada keadaan kesesuaian kita secara individu. Kalau you sesuai, mungkin boleh. Tapi macam mana pun Yakult tu agak tinggi gula. So kena hati-hati juga pengambilan dia. Jangan melampau. Ingat berlebihan isu dia kan. Kalau ambil sekali tak mati dengan Yakult tu bang. Tapi kalau hari-hari tu kau bedah 10 botol sehari, orang macam penyakit lah sebab gula tinggi. Itu cara kita nak berfikir. Cara kita berfikir tu kena olah cara berfikir tu jangan cara macam tu. Kat mana isu dia, kat situ kita settle. Jangan main semua benda kau nak tanya. Lepas tu tak tanya saya naik motor Vespa, boleh tak makan probiotik? Letih lah kata nak jawab kan. Takkan semua benda kau nak tanya. Macam tu lah maksud dia. Okay. Tanya. Saya ni nak injek vaksin besok. Boleh tak saya makan minyak zaitun? Apa kaitan dia? Kau nak makan je lah. Macam tu lah contoh kan. Macam tu lah contoh tentang benda tu jadi dalam. Kalau duk ulang-ulang sakit hati dengar. Okay. Cuba tengok ni. Ni kajian yang terkini lah. Apakah kebaikan kesihatan probiotik? Nombor 1 sekali, dia menyihatkan sistem penghadaman. Dia membantu sebenarnya penghadaman makanan yang kita makan. Tapi kalau makanan tu, makanan yang membunuh probiotik tu, macam makan gula, makan tepung kan, makan trans fat, mati probiotik tu. Itu penting. Sebab tu kalau boleh kita cari makanan-makanan yang kaya dengan serat. Kenapa? Sebab serat tu ialah prebiotik. Dia bertindak sebagai makanan kepada kuman baik tadi. So makanlah makanan asli yang berserat tinggi. Itu akan membantu memperkembangbiakkan probiotik dalam usus kita. Itu konsep dia. Faham kan? Okey. Yang kedua, health benefit probiotics ialah 70% your immune system is in your digestive tract. Maksudnya 70% sistem antibody kita atau sistem immunity tubuh kita asalnya daripada usus. Sebab tu orang yang usus dia tidak sihat, immune system dia lemah. Bila immune system lemah, dia mudah dapat jangkitan. Dan bila dia kena jangkitan, dia susah nak melawan jangkitan. Sebab tu kita tengok majoriti orang yang ada masalah metabolisme. Orang yang ada obesity, berat badan berlebihan. Orang yang ada diabetes, kan? Gula dia tinggi dan sebagainya. Mempunyai sistem immunity yang lemah. Dan dia orang ni ada di mangsa-mangsa bila kena jangkitan macam kuman yang COVID macam sekarang ni, dia orang ni lah yang masuk ICU. Itu sebab dia. Ada orang kena COVID, tak ada apa-apa. Dia relax dekat PKRC tu duduk hari-hari makan tidur kan. Tak ada apa-apa. Ada orang so comfortable kena COVID tapi selamba je. Ada kawan saya macam tu saya tengok. Relax boleh senyum-senyum kan. Semain jemaah rapat-rapat dalam tempat PKRC lah. Macam tu lah. Relax, cukup time dia, 14 hari, 10 hari dia keluar. Tak ada apa kan. Tapi ada orang dekat PKRC tu meninggal lah. Dia macam tu lah. Jadi macam it depends. Bukan semestinya kena COVID tu mati. Tak. Dia depend pada sistem antibody. Sebab tu kita, kadang-kadang kita susah nak elak. Kalau macam nak SOP bagus pun, bukan semua orang ikut SOP kan. Kita mungkin SOP, ada orang tak ikut. Macam tu lah. Kan kena juga jangkitan. Jadi, at least kita kuatkan sistem imun kita. Ada lagi satu layer of defense kita. Selain pada kita buat SOP, kita juga kalau masuk dekat badan kita, at least immune system kita boleh lawan. Dan apa pula fungsi vaksin? Vaksin tu dia boost lagi. Dia boostkan immune system kita supaya immune system kita boleh kenal kuman tu. Itu je. Itulah maksud vaksin. Lepas tu saya nak menolak pandangan orang yang kata, cakap cukuplah makanan sunnah je untuk melawan COVID. Seberat lah gitu. Itu kenapa pula? Kan orang ramai yang mati bila kena sebab dia tak kenal kan kuman tu. Tujuan vaksin ialah untuk membolehkan tubuh kita mengenali COVID tu sebagai patogen. Itu maksud dia kuman yang berbahaya yang menyebabkan penyakit. Itu konsep dia vaksin. Sebab tu dia bagi bahagian-bahagian virus yang telah dilemahkan. So badan kita ada defense, boleh kata orang ada scanning dia kenal macam dia ada face recognition lah. Bila dia bagi vaksin tu dia ada face recognition. Mana sistem antibody kita boleh kenal. Ni COVID masuk, cepat serang. Tapi kalau tak ada dia mungkin lambat sikit lah.
Kan kita masuk berebak tu barulah badan tu dia ni COVID punya menyamar. Contoh ni saya nak bagi faham analogi, nak bagi faham apa beza ambil vaksin dengan memperkuatkan sistem imun sistem. Imun sistem memperkuatkan penting, vaksin pun penting. Itu je kan. Tengok seterusnya apa kelebihan probiotik ialah allergic. Nampak tak? Orang yang masalah allergic termasuklah allergic rhinitis ataupun gatal hidung selalu tu, sesama sok-sek. Saya ingat dulu kat sekolah saya dulu. Kalau orang yang dia tu dia orang panggil, orang kita panggil resdung. Dia kerja apa? Dia dapat gelar apa? Nama dia sok-sek. Dia punya gelar sok-sek kan. Ini orang yang mudah allergic hidung lah. Kita cakap resdung lah, kita cakap allergic rhinitis lah. Ini semua tanda-tanda allergic. Sebenarnya kita boleh improve simptom orang yang ada masalah resdung dengan pengambilan probiotik yang secukupnya. Faham tak? Sebab dia akan improve kita punya immune system, jadi kita tak akan mudah allergic lagi dah. Itu konsep dia. Allergic juga boleh berlaku pada kulit. Seorang yang ada masalah eczema, cuma dengar dalam live yang sebelum tentang eczema dan pemakanan, psoriasis dengan pemakanan kan. Orang yang ada masalah asma pun ada kaitan dengan allergic system kan. Cuma asma tu berlaku di paru-paru kan. Kalau allergic rhinitis berlaku di bahagian hidung kan, tekak dan sebagainya. Kalau dermatitis berlaku di bahagian kulit. Itu je, tapi semuanya asas kepada masalah alergi kan. Salah tu suplemen yang penting kita kena ambil kalau kita ada masalah ni ialah vitamin C. Sebab vitamin C tu sendiri akan memboostkan immune system kita. Nampak tak? Sebab tu pengambilan vitamin C ni penting dalam kita menghadapi COVID macam sekarang. Janganlah tolak macam tu, lepas tu merepek-repek lah pergi belahkan pil vitamin C. Mana kau belajar ni bang? Weh, apalah macam tak belajar ni farmakologi pula. Mana boleh belah pil? Mana sama dia punya dos dia. Mana macam seolah macam pil tu masa dia buat dia bagi sama rata dia vitamin C dalam tu. Mana ada? Dia tak tahu sebenarnya. Kita pun tak tahu bagaimana yang banyak vitamin C. Dia main potong ingat sama ke? Ini semua daya-daya orang yang memandai-mandai ni yang susah ni. Ramai kat luar tu sebenarnya tak pandai, tapi ramai yang memandai. Kan? Merepek-repek. Okey. Jauh datang daripada kota Makassar. Bagus alhamdulillah. Dia sejauh tu jiran kita. Tetangga kita di Asia Tenggara ni. Bagus alhamdulillah. Okey. Sama balik cerita apa lagi fungsi probiotik. Yang paling utama juga, probiotik ni bagus, penting sebenarnya membantu mengawal berat badan. Seorang ada masalah berat badan, kena pastikan kita ada probiotik yang cukup dalam kita punya usus. Ada kajian juga kan? Orang yang ada masalah berat badan, probiotik dia dengan orang yang kurus, probiotik dia berbeza. Bila dia ambil probiotik orang kurus ni, kuman-kuman baik dalam usus orang kurus dan letak dalam orang yang gemuk ni, orang gemuk tu kurus. Itu yang asal kejadiannya. Asal kajian tu. Menarik lah, quite interesting. Mekanisme dia orang masih tak berapa pasti macam mana. Dia kata ada kaitan dengan metabolisme makanan dan juga berkaitan dengan faktor selera makan. Itu mungkinlah macam-macam teori orang keluar lah. Tapi ada kaitan lah maksud dia. Bila dia tukar dia probiotik antara orang kurus dan orang gemuk, berarti bila orang gemuk yang mengambil probiotik orang kurus, dia kurus. Janganlah pergi minta lah apa ni. Kan? Aku nak probiotik kau sikit. Berat tu kan. Okey. Tapi macam tu lah. Tapi kalau kita nak turun berat badan, salah satu strategi kita, samping menjaga pemakanan, pengambilan lebih banyak lemak, mengurangkan karbohidrat proses, kita juga boleh memastikan pengambilan probiotik yang cukup dalam pemakanan seharian kita. Untuk mengawal berat badan. Okay? Satu lagi kepentingan probiotik ialah urinary health, maksudnya kesihatan uluran ataupun sistem urinary, sistem air kencing tu lah, saluran kencing tu. Jadi kuranglah kena masalah jangkitan kencing kan. Itu semua penting. Kalau orang perempuan terutamalah selalu sangat kena masalah jangkitan kencing dan sebagainya, mungkin ada kaitan dengan masalah probiotik yang kurang. Pastikan pengambilan probiotik. Di samping probiotik itu juga menjaga dari segi jangkitan lah. Sebab kan jangkitan saluran kencing mudah berlaku bagi wanita. Jadi kalau probiotik cukup, sebenarnya dia boleh menghalang jangkitan kencing. Sebab tu orang diabetes selalu kena masalah UTI ataupun urinary tract infection ataupun jangkitan saluran kencing sebab faktor probiotik yang kurang dalam tubuh dia. So salah satu strategi kita untuk long term mengelakkan jangkitan kencing yang berulang-ulang ialah dengan cara mengambil probiotik dan makanan yang kaya dengan probiotik. Nampak? Makannya agak bumca mana ni? Bumca bro atau teh kombucha. Contohlah, ini pun saya selalu minum kan. Even sebenarnya cuka apple, apple cider vinegar ataupun
cuka apple cider. Kalau kita tengok, kalau kita beli botol cuka cider kat bahagian bawah tu ada macam ada segedak sikit. Segedak tu ialah dipanggil mother. So mother tu ialah juga sumber probiotik dan prebiotik yang baik. So baguslah makan cuka apple. Ada cuka apple campur chia seed. Bagus. Sebab chia seed tu sendiri adalah prebiotik. Dia tinggi dengan serat. So kalau nak buat cuka apple campur chia seed, very good. Itu contoh-contoh minuman yang kaya probiotik dan prebiotics. Okay, apa lagi fungsi probiotik yang last? Tengok balik slide tadi. Yes, yang tu. Reduce lactose intolerance. Kadang-kadang orang bila makan susu, dia kembung. Mudah kembung. Lepas tu perut dia jadi sembelit pun ada. Jadi buang air cair kan. Cerit-berit lah. Maksudnya macam tu dan sebagainya bila makan susu. Jadi memang dia panggil benda tu lactose intolerance. Lactose tu ialah laktosa. Laktosa tu ialah gula yang ada dalam susu. Jadi orang tak boleh tolerate dan tak boleh hadamkan laktosa dengan baik, dia akan jadi kembung. Jadi didapati bila orang tu membetulkan probiotik di dalam susu dia bolehlah minum susu, tak ada masalah. Tapi susu ni kena hati-hati. Jangan ambil susu-susu yang rendah lemak. Susu rendah lemak adalah susu yang tidak sihat. Kalau dia panggil skim milk lagi teruk. Ingat susu ni dia ada 3 peringkat. Peringkat yang paling natural lah, paling asli lah, dia panggil full cream milk, mana susu penuh lemak. Itu bagus sebenarnya. Itu yang natural, itu yang Allah buat. Tapi manusia ni suka ubah ciptaan Tuhan. Dia pergi buang ni lemak dalam tu, jadi bila kandungan lemak dia kurang daripada 3%, dipanggil sebagai low fat milk atau susu rendah lemak. Tapi kalau dibuang banyak lagi lebih lemak dalam tu sehingga kurang dari 1%, itu dipanggil sebagai skim milk. Skim ni maksudnya susu rendah lemak yang lebih rendah daripada rendah lemak ni. Dia yang paling rendah lemak lah. Ini paling tak guna lah. Sebab bila dia buang lemak daripada susu, kan, maka apa yang jadi ialah sebenarnya dia letak gula. Jadi susu rendah lemak ataupun skim milk kat sini tinggi gula, dia tak elok. Soalan, Physalim Husk tu prebiotik? Yes. Physalim Husk tu adalah sejenis bahan yang dibuat daripada pokok yang nama dia Physalim tu lah kan. Husk tu maksud dia apa dia cakap Husk bahasa Melayu. Terti lah Physalim Husk kan. Seredak lebih kurang macam tu lah. Dia adalah sumber probiotik sebab dia sangat tinggi serat. Lepas tu dia sangat kuat menyerap air. Jangan makan banyak sangat Physalim Husk, nanti perut dia penuh. Dia biasanya letak sikit-sikit dia. Kalau orang buat kek pun dia letak sikit dia Physalim Husk nak bagi kek tu kembang sikit. Sebab dia boleh tarik air macam tu kan. Itu kena buat. Dan saya selalu gunakan juga Physalim Husk ni kalau saya nak buat goreng pisang. Goreng pisang bagus makan ingat. Tapi ialah pisang yang betul lah kan. Pisang muda kan. Bila kita goreng pisang, dalam pisang tu dah ada resin starch. Tak tu. Kita goreng pula dengan tepung beras kan. Yang dia ni campur pula sedikit tepung jagung, lepas tu sedikit Physalim Husk, rasa dia rangup sangat sedap. Dan dia akan menghasilkan resin starch type 3 pula. Untuk so goreng pisang ada 2 type of resin starch. Dalam pisang sendiri type 2 dan dalam tepung beras yang digunakan untuk menggoreng tu ialah type 3. So baguslah kan. Okey.